Assalamualaikum. Okey, untuk minggu pertama sekolah ni, first cikgu nak ajar bab 7 dulu, sebab topik ni antara topik yang wajib awak skor. Untuk atur tajuk bab 7 peratur cerana ini adalah 10 markah. Dia memberi awak 10 markah. So dia antara topik yang samalah, sama penting lah macam nama indeks, hukum linear tu. Jadi topik ni agak ringkas sebenarnya. Okey. Tapi harap awak boleh faham lah, sebabnya dalam topik ni yang pertama awak hanya kenal pasti kenal pasti ayat. Kemudian lepas kenal pasti ayat, awak keluarkan dalam bentuk matematik. Dia bagi ayat, lepas tu keluarkan bentuk matematik. Yang ketiga, lukis graf. Okay, graf menjawab soalan. Macam tu je. Tapi hari ni cikgu ajar dulu macam mana nak kenal pasti ayat dengan keluarkan dalam bentuk mat, lukis graf. Sebenarnya dia semua ni dalam satu soalan, tapi cikgu ajar sesa dulu. Okay. So yang pertama, ayat yang kita nak kenal pasti adalah bukan nak kenal pasti, maksudnya kalau disebut ayat tu awak tahu dah macam mana nak keluarkan dia dalam bentuk matematik. Awak kena faham ayat dia. So kalau ayat dia Y melebihi X, kalau ayat dia Y melebihi X, jadi simbol yang perlu awak tulis adalah Y lebih daripada X. Okay, kalau lebih macam ni, kalau kurang macam ni. Dia ada dua, lebih besar yang atas ni, satu lagi lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okey, lebih besar ke kanan, kecil ke kiri. Jadi tolong ingat so Y melebihi X, Y berbesar daripada X. Okey, yang kedua, Y kurang daripada X. Ni, ayat dia Y kurang daripada X. Maksudnya Y kurang X. Okey. Kalau ayat melebihi dengan kurang, dia tak ada sama dengan kat bawah. Okey. Ayat yang kedua, Y tidak melebihi. Okey, sekarang ni tadi dia ada melebihi. Kalau melebihi besar je lah. Kalau dia ada tidak sahaja melebihi, dia akan jadi simbol yang sebaliknya. Okey, simbol yang sebaliknya. Maksudnya kalau tadi melebihi lebih besar. Kalau dia ada tidak melebihi, dia terus automatik akan jadi kecil. Awak kena ingat gitu je. Lebih kecil, dan dia ada satu lagi sama dengan. Y tidak melebihi 20. So Y kurang atau sama dengan 20. Dia tak lebih daripada 20. Tidak lebih, maksudnya kurang lah. Kalau nak ingat secara mudah, cikgu ajar kalau kelas sebelum ni, dia buat macam ayat dia tu dia terbalikkan. Kalau tidak melebihi jadi kurang. Lepas tu yang keempat ni dia kata Y tidak kurang daripada 10. Kalau kurang, okey, auto lah kurang. Tapi bila ada tidak kurang, okey, sepatutnya kurang ni kecil. Kalau ada tidak sahaja, awak akan jadi Y lebih besar daripada 10. Dia tak kurang daripada 10. Maksudnya dia lebih lah. Kena hafal. Ayat ni awak kena hafal. Kalau awak tengok sahaja, kata sekurang-kurangnya, tahu dah lebih besar. Selebih-lebihnya lebih kecil. Kena tahu ayat tu. Okey. Yang kedua, seterusnya kedua dah. Y sekurang-kurangnya 24. Okey. Kalau ikutkan kurang kecil gini kan. Tapi nak senang ingat,
Tapi dikata sekurang-kurangnya. Jadi dia akan jadi Y lebih besar daripada 24. Gitu tips dia. Cikgu nak suruh ingat, kalau dikata sekurang-kurangnya, sepatutnya dikurang, tapi dia akan sebaliknya. So lebih besar. Macam ni, Y selebih-lebihnya. Tapi daripada ayat tu kita faham lebih besar. Tapi tidak. Y kurang daripada 50. Tu. Cuma yang ayat ni, dua ni sahaja, yang atas ni tidak jadi sebaliknya. Dia jadi ayat dia yang betul lah, yang betul. Y kurang, so kurang. Y melebihi. Tapi hak lain akan jadi sebaliknya. Okay. So ni nilai maksimum. Okay, kita tahu kan maksimum adalah tinggi, besar. So nilai maksimum Y adalah 10. Jadi tapi dia akan jadi sebaliknya. Y kurang sama dengan 10. Mesti ada sama dengan. Yang atas ni je, yang ayat ini sahaja yang tak ada sama dengan. Okey. Faham Okey, nilai minimum. Okey, sepatutnya minimum tu kecil. Tapi dia akan jadi sebaliknya. Jadi Y lebih besar sama dengan 50. Tu cara dia. Cara nak ingat lah. Cara nak ingat paling mudah. Dia akan jadi terbalik. Okey. Ayat ni pula. Next. Y lebih besar daripada X. Okey, lebih besar. Tak ada apa benda. So Y lebih besar daripada X. Okey. Ayat ni lebih besar ni sama juga dengan melebihi. Sama melebihi. So kalau kata lebih besar, okey, lebih besar je lah. Y adalah sekurang-kurangnya. Okey, sebut Y sekurang-kurangnya. So kalau sekurang-kurangnya lebih kecil, tapi dia akan terbalik. So dia akan jadi lebih besar sama dengan 2 kali ganda X. Maksudnya 2 kali ganda X. Kalau ganda ni maksudnya darab. Maksudnya 2 darab X. Okey. So Y adalah kurang daripada X. Y adalah kurang daripada X. Okey, tak ada benda lain. So Y kurang daripada X. Ayat lebih besar kurang tu dia tak akan jadi sebaliknya lah. Dia dua benda ni je yang akan jadi betul. Lain sebaliknya. Okey. Y selebih-lebihnya. Okey. Terbalikkan dia punya simbol. Kalau selebih-lebihnya sepatutnya besar, tapi dia akan jadi lebih kecil. Okey. Dan ada sama dengan 3 kali ganda Y. So 3 kali ganda 3 kali ganda X. Itu cara tulis dia. Okey. Y melebihi X. Okey, dia banyak tiba-tiba dalam ni Y melebihi X sekurang-kurangnya 10. Macam mana nak buat? Ada 2. Melebihi ada, sekurang-kurangnya ada. Jadi kalau gini ayat dia, awak nampak Y melebihi X. Maksudnya Y lebih besar daripada X. So Y tolak X. Tolong ingatlah ni, soalan dia sama je. Awak kena ingat ayat dia saja. Lepas tu Y melebihi X, Y tolak X sekurang-kurangnya 10. Maksudnya sekurang-kurangnya dia akan jadi lebih besar. Okey. Nilai maksimum bagi X. Maksimum sepatutnya besar, tapi dia akan jadi sebaliknya. So ni bagi X maksimum kurang atau sama dengan 25. Nilai minimum bagi Y adalah 30. Okey. Y minimum kecil, tapi simbol dia akan jadi, kalau ikut fahaman kita ni kecil, so simbol dia akan jadi besar 30. Okey. Y adalah sekurang-kurangnya 2/5 kali X. Maksudnya Y sekurang-kurangnya terbalik dia akan jadi lebih besar. 2/5 kali X. Maksudnya darab X. Gitu. Nilai maksimum X tambah Y adalah 12. Maksudnya nilai maksimum X tambah Y, nilai maksimum. Okey, maksimum dia akan jadi lebih kecil sama dengan 12. Nilai minimum 2X tambah Y. So 2X tambah Y, minimumnya adalah, so minimum dia akan jadi terbalik, lebih besar sama dengan 40. Y melebihi 10. Okey. Y melebihi 10.
Y melebihi X selebih-lebihnya 20. Okey. Kalau ni Y melebihi 10, gitu je. Tiba-tiba ayat ni dalam ayat yang kedua ni dia ada Y melebihi X selebih-lebihnya 20. Dia ada ayat belakang lagi. Kalau ayat gini saja Y melebihi 10, okeylah Y lebih besar daripada 10 lah. Tapi kalau gini melebihi X selebihnya 20, macam mana nak buat? So, orang dapat Y lebih besar daripada X. Maksudnya Y tolak X selebih-lebihnya. Okey, dia akan jadi terbalik dia punya simbol, kurang sama dengan 20. Okey. Y selebih-lebihnya 2 kali ganda X. Maksudnya Y selebih-lebihnya dia akan jadi kurang 2 kali ganda X. Okey. Boleh Tolong hafal dan ingat. Okey, sekarang ni cikgu nak awak salin ni. Semua ni nak salin. Ataupun kalau malas salin, awak screenshot dan print. Okey, ketaksamaan linear. Satu lagi, ketaksamaan linear. Apa itu ketaksamaan linear? Apa beza ketaksamaan dengan persamaan? Okey, ketaksamaan ni apabila kita ada simbol ni lah. Ni adalah simbol ketaksamaan. Okey, ini simbol lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okey, ketaksamaan linear ni kita akan buat satu garisan lah. Yang mana garisan kalau dia lebih besar, dia tak ada ni, dia akan jadi garis itu adalah putus-putus. Dia akan jadi gini. Putus. Kalau buat satu garis lah, nanti kita akan belajar macam mana nak buat satu garis tu. Okey. So, yang kedua, ni akan jadi lebih besar sama dengan. Garisan dia kalau ada sama dengan, dia akan jadi solid line. Solid line tu maksudnya garis yang tebal. Dia tak putus-putus. Okey. Kalau lebih kecil pun sama. Dia punya garis, dia akan jadi putus-putus. Okey. Yang lebih kecil sama dengan, dia akan jadi solid. Okey, macam mana nak buat lorekkan dia? Ni lorekkan Okey, contohlah kalau garis tu, ni contoh kita ada banyak garis lah. Kadang-kadang garis tu kadang-kadang duk gini, kadang-kadang straight gini, kadang-kadang gini. Okey, jadi yang garis ni sebenarnya kita akan buat lah, kita akan lukis lah. Garis macam mana? Garis ni nanti cikgu ajar macam mana nak buat garis ni. Ni solid sebenarnya. Okey, ni cikgu nak tunjuk je nanti. Kalau garis ni, kalau garis duk gini, lorekkan dia macam mana. Kalau garis duk gini, lorekkan dia macam mana. Garis ni kita akan bina nanti. Kita akan belajar nanti untuk bina. Jadi, kalau garis macam ni, kalau simbol lebih besar, maksudnya awak kena lorek ke atas. Dia ada dua tau. Ni garis, atas garis dengan bawah garis. Tapi disebabkan dia lebih besar, jadi awak kena lorekkan ke atas garis. Maksudnya gitu. Ke atas. Besar ke atas. Okey. Sama juga dengan sebelah kanan ni. Besar ke atas. Yang bezanya adalah line ni je, garis ni je. Kalau dia ada lebih besar atau sama dengan, dia akan jadi garis tu solid. Kalau dia tak ada sama dengan, dia akan jadi putus-putus. So, lorekkan ni kalau lebih besar ke atas. Okey. Kalau garis ni kalau lebih kecil, dia akan jadi ke bawah. Ke bawah. Macam ni lah. Okay. Kalau garis awak tu straight macam ni. Okay. Kalau garis awak tu straight macam ni. Kalau lebih besar mesti lorek ke atas. Ni lebih besar sama dengan ke atas. Cakap budak bezanya hanyalah solid line. Kalau lebih kecil ke bawah. Ke bawah. Okay, kalau garis awak berada gini.
Garis awak saya ingat gini pula. Okey, kalau ke atas dia macam mana? Ke atas dia. Ni ke atas. Lorek ke atas lah. Ni ke atas. Ni ke bawah. Yang membezakan dua benda ni adalah line je. Okey, boleh So okey, sekarang ni lorekan. Ni cikgu sekadar lakar je lah. Okey, sekarang ni kita belajar nak lukis. Kita belajar nak lukis satu line tu, satu garis. Okey, soalan latihan 1 dia kata, wakilkan setiap ketaksamaan linear berikut secara grafik. Okey, kalau dia kata secara grafik, maksudnya dia suruh lukis macam bentuk ni lah, bentuk graf lah. Tu grafik, secara graf. Okey, so contoh, dia bagi dah contoh dekat atas ni. Dia kata, contoh kalau ketaksamaan linear awak ni bentuk ini. Okey, 4x tambah 2y sama dengan 8. Jadi, buat kotak dulu. Okey, nanti cikgu tunjuk ni lah. Okey, contoh. 3x tambah 2 sama dengan 6. Kurang daripada 6. Okey, kurang atau besar ni menandakan dia punya lorekan nanti. So, cara pertama nak kena buat adalah, awak kena buat dulu. 3x tambah 2y sama dengan 6. Okey, sama dengan 6. Jadikan dia sama dengan ni dengan bawah ni sama. Okey, yang membezakan hanyalah kurang ni. Kurang ni menandakan kita akan lorek nanti. Tengok sini. Ni sama. 4x tambah 2y sama dengan 8 ni sama je. Okey, line ni. Ni satu line. Line yang awak lukis. Cuma yang membezakannya adalah kita akan lorek. Dia kata lebih besar. So, lorek ke atas. Tu maksud dia. Jadi, so kena buat gini dulu lah. So, yang pertama kena lukis. Kena jadikan dia sama dengan dulu. Okay, yang kedua, buat kotak dulu. Buat kotak sebab kita nak buat. Sebab kita nak, apa ni? Nak lukis graf kan? Nak lukis line. Buat kotak dulu. Kotak apa? Kotak X dan Y. Okey, kita nak plot ni. Kita nak lukis graf ni. Kita nak lukis graf, kita kena ada titik. So, cikgu buat ni sebab nak buat titik. Okey, yang kita buat kotak. Kemudian, sebab kita nak plot titik. Kita kena buat ni sebab kita nak titik. Bila dah ada titik, kita boleh plot pada graf. Okey, bila dah plot pada graf, kita sambungkan. Okey, graf ni awak kena lukis lah nanti. So, macam mana nak buat ialah, cikgu lebih suka buat X kosong. Maksudnya, apabila X kosong, apabila X sama dengan kosong, okey, ambil persamaan ni, letak sini. So, 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kita gantikan X tu dengan kosong. Okey, kita gantikan X tu dengan kosong. Berapa dia Y akan dapat? So, jadinya 3. Cikgu gantikan dengan kosong. Sebab cikgu kata X sama dengan kosong kan. Ni basic Okey, so 3 X tadi kosong kan. Kita buat X kosong. Jadi, gantikan dekat sini kosong. Kosong tambah 2Y sama dengan 6. Okay, kita kena cari nilai Y dia berapa. Ni nak plot titik ni. So, 3.00. So, tinggal lagi 2Y sama dengan 6. So, Y pindah sana, dia akan jadi bahagi. 6 bagi 2 akan dapat 3. Jadi, Y awak akan dapat 3. Okay, dah dapat titik pertama iaitu 0.3. Okay, kita nak kena ada 3 titik. 3 titik. Okay, buat lagi. Apabila kita boleh letak apa-apa sahaja nilai. Sini, cikgu buat apabila X kosong. Okey, buat lagi. Cikgu suka buat macam ni. Apabila X kosong, satu lagi apabila Y sama dengan kosong. Okey. So, tulis. Apabila Y sama dengan kosong, tulis sini kosong. Jadi, X dia berapa? So, ambil lagi persamaan tadi. So, 3X tambah 2Y sama dengan 6. So, Y kosong gantikan Y kosong gantikan dekat sini kosong. Jadi, sana balik 3X tambah 2
dekat kita nak gantikan kosong ni, kita buat kurungan. Okay, kurungan kosong sama dengan 6. Okay, 2 darab kosong akan dapat kosong. Habislah. So maksudnya 3 tinggal lagi 3x sama dengan 6. So x alih sana 6 bagi 3 dapat 2. So x 2. Maksudnya apabila y kosong, x dia akan dapat 2. Okey. Lagi. Kira lagi. 2 titik lagi. Sama je. So apabila x sama dengan berapa pula awak nak letak? Boleh belaka. So kalau cikgu suka letak yang dah ada dekat nombor ni, dah ada dekat ni. Ni kita kena ni. Biasa dalam soalan dia akan cover lah sifir berapa. So cikgu nak buat x sama dengan 4. Bila x sama dengan 4. Jadi salin balik persamaan tadi. 3x tambah 2y sama dengan 6. Okay, gantikan 4 ni dekat x tadi. Buat kurungan. So 3, 4 tambah 2y sama dengan 6. Okay. So darab. 3 darab 4 dapat 12. Tambah 2y sama dengan 6. Okay. Kita gantikan x ni 4 supaya kita boleh cari y dia berapa. So alih lah ni alih sana. So awak akan dapat 2y sama dengan 12. 6 tolak 12 awak akan dapat negatif 6. So y sama dengan negatif 6 bahagi 2. So dapat negatif 3. So apabila x 4, saya tulislah x 4, y negatif 3. Okay, dah dapat 3 titik. So kita boleh plot lah. Okay, boleh plot. Nak plot macam mana? So kena cikgu punya ni cikgu main buat je. So kita kena backkey balik sebabnya dia ada negatif. Okay. So buat paksi lah. Dia nak cover pun dia nak skala berapa. Dia tak bagi tahu pun dia nak skala 2 ke skala 1 ke. So awak boleh buat je skala berapa pun, skala 1 ke, berdasarkan awak punya nilai kat sini. Berdasarkan ni awak boleh fikirlah awak nak guna skala berapa. Skala tu maksudnya yang skala tu benda ni lah. Ni 2, 4. Cikgu nak guna skala 2. Maksudnya sifir 2. Awak nak guna skala 1 pun tak apa. Sifir 1. 1, 2, 3, 4 boleh. So negatif 2, negatif 4. Okay, sekarang ni cikgu nak plot. Okay, cikgu nak plot 03. Okay, dekat mana 03? 03. Sini Okay. Kemudian 20 nak plot dia. So 2, 0. Yang ketiga 4 negatif 3. Sini. Okay. Dah dapat 3 titik. Sambungkan awak punya garis tu. Panjang. Okay, sambung. Dapatlah satu garis lurus. Okay, maksudnya garis ini dia punya persamaan adalah 3x tambah 2y sama dengan 6. Okay. Lepas tu lorek. Okey, lorek macam mana? Cuba tengok dia punya maklumat, dia punya apa ni? Ni kan dia punya soalan tu adalah kurang daripada 6. Jadi sorry. Cikgu salah ni sebabnya kurang daripada 6 dia mesti putus-putus. Betul tak? Dia mesti putus-putus. Maksudnya awak punya garis awak sambung. Garis molek ni guna pembaris ni cikgu nak guna pembaris sebab cikgu tak ada pembaris. Okey, pastikan dia putus-putus. Sebab apa putus-putus? Sebab ni dia punya ni kurang, dia tak ada sama dengan kat bawah. Kalau ada sama dengan kat bawah dia mesti solid. Okey. Lepas tu kurang dia punya lorekkan ialah maksudnya ke bawah. So inilah jawapan awak. Okey, cikgu tunjuk satu lagi. Ni nombor 2. Okey, nombor 2 ni langkah yang pertama kena buat
sama dengan dulu. 3x tolak y sama dengan 12. Okey. Yang kedua, bina kotak dulu. Sebab kita nak cari titik. Kita nak plot titik ni. Bina kotak ni sebab kita nak cari titik. Sebab kita nak plot titik dekat sini. Dekat ni, plot titik sambungkan. Jadi kita kena cari titik yang sesuai berdasarkan persamaan diberi. Jadi cikgu macam biasa, cikgu suka letak apabila x sama dengan kosong. So bila x sama dengan kosong, okey, cikgu ambil persamaan ni balik, cikgu tulis di 3x tolak y sama dengan 12. Okey, x tu cikgu katakan kosong. So 3 kosong tolak y sama dengan 12. Okey, ni dah habis, jadi tinggal lagi negatif y sama dengan 12. So y di sana, so y sama dengan negatif 12. Jadi y negatif 12. Okey, satu lagi, apabila y sama kosong. Cikgu suka buat gitulah dua-dua. Apabila y sama dengan kosong. Okey, ambil persamaan. Y sama kosong, tulis dulu y kosong. Okey, tulis balik. So 3x tolak y sama dengan 12. Okey, 3x tolak, okey, dekat y ni kita gantikan dengan kosong. Sebab dia kan dah kosong. So, kosong sama dengan 12. Kosong habislah. So 3x sama dengan 12. So x sama dengan 12 bagi 3 dapat 4. So x sama dengan 4. Okey, 3 titik sekurang-kurangnya. So kita ambil nilai x lain pula. Apabila x sama dengan dah ni 4. Okey, kita ambil 8 lah. 6 ke 6 ke, apabila x sama dengan 6. Ni 046. Jadi kita tulis 3x tolak y sama dengan 12. So 3. Okey, 6 ni ganti dekat sini. So dia akan dapat 6 tolak y sama dengan 12. So 3 darab 6 dapat 18 tolak y sama dengan 12. So pergi sana, so negatif y 12 tolak 18 akan dapat, tekan kalkulator, dapat negatif 6. So y sama dengan 6. Betul tak? Okey, so apabila x 6, y pun 6. Okey, so boleh isi dalam kotak ni lah. X 6, y pun 6. Okey, lepas tu kita plot. Okey, nak plot ni kita kena guna sifir berapa yang mudah. Okey, cikgu nak sifir 2 yang sesuai lah. Guna sifir yang sesuai. So 2, 4, 6, 8, 12. 12. 4, 6, 8, 10. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Disebabkan oleh dia ada sifir, dia ada nombor negatif 12, jadi kena buat panjang sikit lah. So negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12. Okey, so plot. Okey, sekarang ni kita nak plot dia. Okey, kosong negatif 12. Ni kosong negatif 12. So plot. Kosong negatif 12, y negatif 12. Okey, sini. Next 4 kosong. Okey, 4 kosong. So 4 kosong sini. Plot ni awak pandai belakang. 6 6. So 6 6. Okey. Lepas tu kita nak buat garis. Nak buat garis, kita tengok dulu simbol yang soalan dia tadi. Soalan dia kata ada sama dengan. Okey, so ada sama dengan, garisnya adalah solid. Okey. Solid maksudnya boleh sambung penuh ha. Garis ni solid, bukan putus-putus. Okey, solid gitu. Okey. Okey, lepas buat garis tu, kita nak kena apa ni? Lorek. Okey, lorek, tengok dia punya simbol lebih kecil. So lorek ke mana? Lorek ke
bawah. Okey. Cikgu nak ajar tu je lah hari ni. Sorry. Cikgu salah. Ni. Okey, dia bukan ke bawah sebenarnya. Okey, nak lorek dia mesti tengok Y. Sorry, cikgu terlupa satu benda. Okey, dia ni. Dia sepatutnya lebih kecil kan? Okey, dia sepatutnya lebih kecil atau sama dengan. Dia kecil sama dengan. Okey, lebih kecil. Sepatutnya kalau lebih kecil ke bawah lah tadi. Tapi disebabkan oleh Y ni negatif. Ni nampak tak? 3X tolak Y sama dengan kurang daripada 12. Maksudnya Y ni negatif. Dia tak boleh Y negatif. Dia kena jadikan Y tu positif. Ataupun dia akan jadi sebaliknya lah. Kalau Y tu negatif Y, jadi kita kena lorek lebih besar lah. Asalnya lebih kecil kan, tapi disebabkan Y tu negatif, dia kena lorek jadi lebih besar. Jadi lorekannya adalah ke atas. Sorry gitu. Dia mesti tengok Y juga. Kalau soalan tadi Y dah positif dah. Okey, kita boleh ikut saja simbol yang diberi ni. Simbol yang lebih kecil. Okey, sekarang ni Y ni negatif. Okey, Y ni negatif. Nampak tak? Negatif Y. Bila negatif, dia punya lorekan dia akan jadi sebaliknya. Kalau lebih kecil, kita kena lorek lebih besar. Faham Okey. So, kerja awak. Cikgu nak bagi yang ni. Ni. Okey. So, yang ni pun sama lah. Ni ada negatif Y kan. So, kalau lebih kecil, dia akan kena lorek lebih besar sebaliknya. Ni Y ni positif. Okey, tak ada masalah. Okey. Okey, buku teks. Cikgu nak yang ni. Bina gambaran secara grafik. Maksudnya kena lukis lah. Secara grafik. Okey. Itu saja. Sekejap. Itu je lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.